各位弟兄姐妹，大家平安。 Salam sejahtera seluruh saudara-saudara. 我们感谢主，仍然有宝贵的时间，可以来到主的跟前，一起来亲近神，来敬拜神。 Puji syukur pada Tuhan pada pagi hari ini kita mesti mempunyai waktu untuk bersama dengan Tuhan, mendekati Tuhan dan beribadah padanya. 如果我们每一个基督徒有一个这个懂得如何这个数算这个神的恩典。 Bila setiap orang umat Kristiani boleh tahu bagaimana menghitung-hitung anugerahnya Tuhan, 如果这样的话，我们的生命一定是充满喜乐，充满这个感恩。 jika demikian maka seluruh kehidupan kita akan penuh dengan mengucap syukur dan penuh dengan anugerah. 每个礼拜的这个敬拜也是神给我们课外的恩典。 Setiap minggu kita beribadah pada Tuhan itu juga merupakan suatu anugerah yang Tuhan berikan pada setiap kita. 让我们珍惜每一次我们来到主的圣殿来敬拜主的时间。 Maka hargailah setiap hari kita datang ke rumah Tuhan untuk beribadah padanya. 那么我们可以从这个机会可以得到更新，得到帮助。 Dari ibadah ini kita boleh diperbarui dan boleh memperoleh pertolongan daripadanya. 今天我们要思想的题目就是葡萄树与枝子。 Tema 是以约翰福音第15章第1到第8节。 Tema pada hari ini adalah dengan pokok anggur dan ranting. Diambil dari kitab Yohanes pasal 15 ayat 1 hingga 8. 那我们是要用中文念第1节到第4节。 那么这个路德弟兄从第5节用印尼文念到第8节。 Maka pendeta akan membaca Alkitab mulai dari ayat 1 hingga 5. Hingga 4 dan kemudian mulai dari ayat 5 kita baca dalam bahasa Indonesia. 我是真葡萄树，我父是栽培的人。凡属我不结果子的枝子，他就卷去；反结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。 现在你们因我讲给你们的道已经干净了，你们要藏在我里面，我也藏在你们里面。枝子若不藏在葡萄树上，自己就不能结果子；你们若不藏在我里面，也是这样。 Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. 还没思想神的话语之前，我们暂时低头，我们进入祷告。 Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, sekali lagi kita menundukkan kepala, kita berdoa. 天父上帝，我们满心感谢你。 Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur pada Engkau. 我们已经这个阅读你的话语，我们求你给我们有上头的智慧来明白你的话语。 Kami telah membaca ayat Alkitab Engkau dan kami mohon Engkau memberikan kehikmat dan bijaksana agar kami boleh mengerti firman-Mu. 不但可以明白，也赐给我们能力，把你的话语行在我们的生活上。 Bukan saja mengerti sehingga firman-Mu juga dapat melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. 你使用你2位仆人，不论是讲的、翻译的，都在你面前蒙恩。 Pakailah kedua hamba-Mu, baik pembicara maupun penterjemah, sehingga memperoleh anugerah daripada Engkau. 我们把这个时间全然的交托，我们将祷告是完全的奉靠耶稣圣名求。 Kami menyerahkan waktu ini ke tangan Tuhan. Dengan nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. 阿门。有一个小朋友参加这个私立小学的入学的考试。 Ada seorang anak kecil yang mengikuti ujian masuk sekolah dasar di sebuah sekolah swasta. 那么他姐姐问他考的怎么样？ Kakak perempuannya menanya dia, bagaimana hasil ujianmu? 那这个小朋友说，所有的问题我都有把握，都可以回答。 Dia mengatakan semua masalah, semua persoalan itu saya yakin boleh saya menjawabnya. 只有一个问题我不知道该如何回答。
Hanya ada suatu soal, saya tidak tahu harus bagaimana saya menjawabnya. 就是3乘7是多少，我只会加减，我不会乘，还有这个除。 Saya itu soal itu adalah berapakah 3 kali 7? Saya hanya mengerti tambah dan kurang. Saya tidak mengerti kali atau bagi. 那么姐姐问他，你怎样回答这个问题呢？ Lalu kakaknya tanya, bagaimana engkau menjawab soal ini? 这个小朋友很轻松的回答说：“不管3、7、21，我回答15。” Anak ini dengan santai dia menjawab dengan sembarangan. Dia mengatakan persetan dia itu 3721. Saya jawab 15. 这个故事很有这个意思的一个故事。 Ini cerita yang sungguh menarik. 这个小朋友却不知道3乘7是21。 Anak kecil ini sungguh dia tidak tahu bahwa 3 kali 7 itu ada 21. 可是他习惯性的说，管他3乘3、7、21的口头禅时。 Tetapi dia dengan biasa, dia selalu berkata, tidak peduli apakah yang dia katakan tentang 3721. Dia sudah biasa memakai kata-kata seperti ini. 就好像已经知道了3乘7是21，但是他的答案是15。 Tetapi sepertinya dia tahu 3 kali 7 ada 21, tapi jawabannya 15. 这好像是似懂非懂的现象，会不会也是经常在我们的信仰的这个认知与经历出现？ Bukankah fenomena ini seolah-olah selalu mengalami di dalam kehidupan kita, dan sering kita memahami bahwa itu muncul dalam keyakinan dengan di dalam pengalaman kita juga. 我们是否也习惯地讲述很多信仰的这个术语、圣经的经文啊，却没有明白，却不明白真正的这个含义？ Apakah kita juga sering kebiasaan membicarakan banyak istilah iman dan ayat Alkitab tanpa memahami makna atau arti yang sebenarnya? 当我们在生活面临困难、痛苦问题的时候， Ketika dalam kehidupan kita menghadapi banyak sekali hal-hal kesulitan, 在我们脑海中所熟悉的、口中所熟悉的信仰，却不能够成为我们在困难中的这个答案与指引。 apa yang ada di benak kita atau yang sudah dihafal di benak kita ataupun yang familiar di mulut kita tidak dapat menjadi jawaban dan petunjuk di dalam masalah kehidupan kita. 也许我们做基督徒已经很久了， Mungkin kita jadi seorang Kristen sudah lama. 我们有很多圣经的知识， Kita mempunyai pengalaman ataupun pengetahuan tentang Alkitab. 我们礼拜天听到很多这个圣经的这个真理，这个属灵的这个俗语。 Sering sekali kita mendengarkan banyak sekali firman Tuhan ataupun banyak sekali istilah-istilah rohani. 可是当生活面对问题的时候，这些我们所知道的，却不能够帮助我们成为我们的指引、我们的能力。 Tetapi kita tidak tahu kata-kata yang kita tahu ataupun familiar di mulut kita itu kita tidak dapat menolong kita dalam menghadapi kesulitan. 耶稣在葡萄树的比喻中，以这个葡萄树与这个树枝的关系来说明，当我们成为基督徒之后，就必须要每天与基督保持正常的来往的关系。 Dalam perumpamaan tentang pokok anggur ini, Yesus menggunakan relasi antar pohon dan ranting-rantingnya menjelaskan bahwa relasi interaksi kita dengan Yesus harus tetap dipelihara. 当我们这个不断的这个保持这个跟基督保持这个联系的时候， Ketika kita memelihara hubungan atau interaksi dengan Yesus, 我们的生命才能够好像树一样的成长，青翠茂盛，多结果子。 maka kehidupan kita akan tumbuh dengan hijau, tumbuh dengan subur dan berbuah lebat. 我们必须有3个条件。 Kita harus memiliki 3 syarat. 第一个条件就是要与基督保持亲密的接触或是关系。 Yang pertama itu harus memelihara interaksi intim dengan Kristus.
耶稣说：“凡你们所愿意的，祈求就给你们成就。”第8节，刚才是第7节，第8节，你们多结果子，我父就因此得荣耀。 Maka di ayat 7 mengatakan, di ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu hendaki dan kamu akan menerima. Dalam hal ini Bapakku, yaitu kamu berbuat banyak, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudara, 耶稣在这个比喻中提醒我们要借着祈求，与他保持亲密的关系。 di dalam hal ini Tuhan Yesus memohon, meminta kita menjaga interaksi berhubungan dengan Tuhan. 所以要与基督保持亲密的关系有2个方法。第一个方法就是透过祷告。 Ada 2 cara. Yang pertama adalah kita harus melalui doa. 耶稣给我们看到这个祷告是何等的重要。 Yesus mentekankan bahwa membicarakan pada kita bahwa doa itu adalah penting. 透过祷告，我们才能够与基督建立亲密的关系。 Melalui doa maka kita akan membangun hubungan yang intim dengan Kristus. 我们活在这个喧嚣、充满挑战的这个世界当中。 Kita hidup di dunia yang begitu bising, yang penuh dengan tantangan. 我们面对各种各样的问题， Kita menghadapi berbagai masalah. 所以这些问题会成为我们心中的一个压力。 Masalah-masalah tersebut akan menjadi suatu tekanan di dalam hati kita. 压在我们的心头，使我们透不过去。 Bertekan di dalam isi hati kita sehingga kita sulit bernapas. 如果我们的问题，我们没有一个对象我们可以倾诉的话， Jika masalah tersebut kita tidak memiliki sesuatu objek untuk kita mengutarakannya, 会成为我们的身体的疾病， akan menjadi penyakit di dalam tubuh kita. 也让我们失去平安，失去了这个喜乐。 Akan kehilangan damai sejahtera dan juga akan kehilangan sukacita. 所以这里我们看到我们需要祷告。 Dari sini kita boleh lihat bahwa kita butuh berdoa. 祷告是我们这个灵魂的安息之所，也是我们属灵生命的这个动力的源头。 Sebenarnya berdoa itu adalah suatu tempat teduh bagi kita, itu juga merupakan suatu motivasi bagi kita. 也是我们解决问题最直接的这个方法。 Yaitu adalah menghadapi masalah kita dapat segera menyelesaikannya. 祷告就是我们来到主的跟前。 Berdoa adalah kita datang ke hadapan Allah. 祷告就是我们把我们的问题向神倾诉。 Berdoa adalah masalah kita berbicara, kita mengungkapnya pada Tuhan. 祷告就是我们学习交托我们的问题。 Berdoa itu adalah coba mengantarkan atau mentitipkan masalah kita kepada Allah. 祷告就是我们跟神沟通，把我们的这个问题坦然无惧的呈到他的面前。 Berdoa adalah semua masalah isi hati kita bawa ke hadapan Allah dan kita berbicaralah dengan tidak takut sedikit. 耶稣说：“我们在这个世界有苦难。” Yesus berkata di dunia ini kita mempunyai banyak tantangan dan kesulitan. 当我们面对苦难的时候，你有没有谦卑的来到主的跟前，向他倾诉？ Ketika kita menghadapi masalah, adakah engkau datang ke hadapan Tuhan, kita berbicaralah, kita menyampaikan, mengungkapkan semua masalah kepadanya? 透过祷告，我们与上帝建立我们亲密的关系。 Melalui berdoa kita berinteraksi intim dengan Tuhan. 就好像我们跟一个好朋友，跟他建立亲密的关系。 Seperti kita membangunkan hubungan intim atau akrab dengan teman. 我们知道人与人之间是要透过沟通谈心，使彼此之间的关系会更好、更亲密。 Kita tahu di antara teman itu kita bersaling berkomunikasi untuk membangun interaksi ataupun persahabatan yang lebih intim dan akrab. 也许弟兄姐妹，你有知心的朋友，
Mungkin Anda mempunyai teman-teman akrab Anda. 可是如果你有知心的朋友，可是你很久没有跟他来往，也许你越来就跟他越陌生了。 Mungkin engkau mempunyai teman akrab, tetapi lama engkau tidak berinteraksi atau intim berkomunikasi dengan beliau. Lama-lama engkau juga akan renggang hubungannya. 我们与天父的这个关系也是一样。 Hubungan kita dengan Allah juga demikian. 我们知道有许多基督徒已经成为基督徒几十年了， Kita tahu orang Kristen, ada orang Kristen yang sudah menjadi Kristen sudah puluhan tahun. 可是他很少与基督耶稣这个建立关系，或是没有常常向神祷告。 Tetapi dia tidak membangun hubungan interaktif dengan intim dengan Tuhan dan jarang berdoa. 所以也许他也不知道怎样祷告。 Mungkin dia juga tahu bagaimana yaitu berdoa. 来到主的跟前祷告也是无话可说， Datang ke hadapan Tuhan pun tidak dapat dia mengungkapkan isi hatinya. 因为他与神的关系很陌生。 Karena sudah sangat terasing kali hubungan beliau dengan Tuhan. 可是有一些刚刚信主不久的基督徒，当他却懂得如何祷告。 Tetapi ada orang yang baru percaya Kristus tidak lama, tapi dia tahu bagaimana berdoa. 常常来到主的跟前，与神建立这个亲密的关系， Sering dia datang ke hadapan Tuhan dan membangun interaktif yang intim dengan Tuhan. 就好像一个好朋友，这个无话不谈。 Seperti seorang teman akrab, semua pun boleh dibicarakan. 所以一个信主的我们信主不在于这个多久， Tidak tergantung betapa lamanya engkau percaya pada Tuhan. 在乎你有没有跟这个上帝交流。 Tergantung pada Anda, apakah Anda berinteraktif dengan Tuhan. 我们这样的与天父交流，就可以感受到上帝的爱，上帝的关怀。 Jika engkau rajin, giat berinteraktif dengan Tuhan, engkau akan merasakan kasih-Nya Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. 请问你有私祷的生活吗？或是你有没有参加公祷会？ Apakah Anda memiliki berdoa secara pribadi di rumah ataupun doa syafaat? 圣经说，你们得不着，是因为你们不求。 Alkitab mengatakan engkau tidak memperoleh karena engkau tidak memohonnya. 比如说，应当一无阔力，只要就是腓立比书第4章第6到第7节，应当一无阔力，只要凡事借着祷告、祈求和感谢，将你们所要的告诉神，神所赐出人意外的平安，必在耶稣基督里保守你们的心怀意念。腓立比书第4章第6到第7节。 Filipi pasal 4 pasal 4 ayat 6 sampai 7. Ya.腓立比书第4章第6到第7节。 Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 所以我们看到祷告是何等的重要。 Maka kita boleh tahu dari sini bahwa betapa pentingnya berdoa. 祷告不是一个枉然的事。 Berdoa itu bukan hal-hal yang sia-sia. 因为我们所敬拜的神是一个又真又活的神。 Karena Allah yang kita sembah itu adalah sejati dan Allah yang benar. 当你来到主的跟前，你祷告，神不会嫌你太啰嗦了，不会。 Ketika engkau berdoa di hadapan Allah, Allah tidak akan mengatakan engkau terlalu cerewet. 现在我们看第2点， Mari kita melihat poin yang kedua. 就是借着圣经来与神保持亲密的关系。 Melalui Alkitab mari kita berinteraktif dengan Tuhan. 第
7节，耶稣说：“你们若藏在我里面，我的话也藏在你们里面，凡你们所愿意的祈求，就给你们成就。” Di ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu hendaki dan kamu akan menerimanya. 基督徒要学习这个建立每天读经的这个好习惯。 Umat Kristiani harus membangun sesuatu kebiasaan yang pasti setiap hari membaca Alkitab. 圣经是神的话语，神的这个旨意，神的这个心意。 Alkitab itu adalah firman Tuhan, itu adalah ungkapan hati Tuhan. 如果我们要明白神的旨意，我们一定要读圣经。 Jika kita ingin tahu isi hati Tuhan, maka kita harus baca Alkitab. 不单我们要读圣经，也当然把神的话语在生活里把它醒出来。 Bukan saja kita membaca Alkitab, tetapi kita melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. 当你读经的时候， Ketika engkau membaca Alkitab, 每次都要问自己， setiap kali harus menanya pada diri sendiri. 这段经文提醒我什么是我要承认或是要改正的这个过错。 Alkitab yang saya baca tersebut itu apakah ada hal-hal yang harus mengingati saya dan apa yang harus saya perbaiki. 这段经文对我的人生观、价值观有什么纠正？ Apakah nilai konsep hidup saya ataupun konsep nilai saya di dalam kehidupan saya supaya saya boleh dibetulin. 这段经文这个告诉我什么是值得效法、治榜样，或是应该避开的坏榜样。 Apakah ini suatu teladan atau suatu contoh yang boleh saya hindari? 然后将你的立志付之行动。 Tekad kita kemudian kita melaksanakan dengan nyata. 我们应该借着读经，这个与基督保持亲密的关系。 Melalui baca Alkitab kita boleh memelihara interaksi kita dengan Tuhan. 当我们生活面对试探、挑战、苦难的时候， Ketika kehidupan kita menghadapi tantangan atau menghadapi kesulitan, 神的话语会提醒我们、教导我们、帮助我们、坚固我们。 firman Tuhan akan mengingatkan kita, boleh menolong kita dan boleh menguatkan kita. 葡萄树与树枝的关系提醒我们，应当每一天与基督保持亲密的关系。 Pohon anggur dan ranting-rantingnya itu mengingatkan kita bahwa kita setiap hari interaktif aktif dengan Tuhan. 我们就可以与神同心来面对新的一天。 Maka kita boleh bersatu dengan Tuhan, kita menghadapi hari yang baru. 我们可以与神一起来经营我们的生活。 Kita bersama dengan Tuhan kita memanage kehidupan kita. 我们就懂得如何住在主里面，藏在主里面。 Maka kita boleh tahu bagaimana kita berdiam di dalam Tuhan dan berada selamanya di dalam Tuhan. 我们来看第二大点，就是要肯接受天父的修剪。 Kedua, kita harus baca bahwa kita mau atau rela menerima dipangkas oleh Allah Bapa. 耶稣说，第一、第二节，我父是栽培的人，凡属我不结果子的枝子，他就剪去；凡结果子的，他就修理干净，使枝子结果子更多。 Maka dikatakannya bahwa Bapakulah itu adalah pengusahanya, bahwa ranting-ranting yang tidak pakai akan dipangkasnya. 天父要修剪我们的思想、行为、言语，使我们成为更干净的人。 Allah akan memangkas kita, tutur bahasa kita, perilaku kita supaya kita boleh menjadi orang yang lebih bersih. 我们承认我们的思想常常会想那个不应该想的。 Kita harus mengaku bahwa di benak kita, pikiran kita sering kita memikirkan hal-hal yang tidak pantas. 特别是当我们看到不该看的，看到那个肮脏的东西，就会影响，就会玷污我们的思想。
Terutama kita melihat hal-hal yang tidak pantas kita lihat. Itu akan mengkotori semua pemikiran kita. 我们在这个行为上常常也得罪神、得罪人、得罪我们的家人。 Nah, perilaku hidup kita sering kita salah kita melakukan kepada Tuhan terhadap sesama dan terhadap orang keluarga. 我们的言语常常也是讲不应该讲的，好像动物园一样。 Dari mulut kita sering juga kita mengungkapkan kata-kata yang tidak pantas seperti di kebun binatang. 粗鲁的话、肮脏的话、这个讽刺的话， Kata-kata yang kotor, kata-kata yang menyindir dan lain-lain. 所以我们求神来来接近我们的思想、我们的行为、我们的言语。 Maka kita mohon pada Tuhan untuk membersihkan benak pikiran kita dan perilaku kita dan serta tutur bahasa kita. 这里给我们看到上帝如何修剪我们，透过2种方法。 Kita melihat bagaimana Tuhan memangkas kita melalui 2 cara. 第一种方法就是上帝亲手用挫折、用痛苦、挑战、管教来修剪我们。 Pertama adalah Tuhan secara pribadi menggunakan frustasi dan disiplin untuk memangkas kita. 在我的信仰的生活的过程中，也许都会有这种的经验。 Dalam proses kehidupan iman kita, kita mungkin pernah mengalami hal-hal yang seperti ini. 就是感觉到上帝有时候不太看顾我们。 Yaitu kadang-kadang kita merasa Tuhan terkadang tidak terlalu memperdulikan kita. 让我们承受到以外的损失、打击，甚至以为我们安排的环境与我们心中所期望的完全相反。 Bahkan memberikan kita menanggung kehilangan dari pukulan yang tidak terduga. 所以我们在神的面前会问：为什么呢？ Maka di hadapan Tuhan, mengapa demikian? 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudara, 其实在我们的生活当中，苦难。 这个挑战、问题、挫折，是神透过这些来修剪我们。 terkadang dalam kehidupan kita mempunyai frustasi, kesulitan, kita mempunyai banyak hal rintangan. Itu sebenarnya itu adalah suatu pemangkasan dari Allah. 我们相信2件事，第一就是上帝是具有绝对的智慧，他从来不会做错事情。 Kita percaya ada 2 hal. Yang pertama adalah Tuhan memiliki hikmat yang mutlak dan tidak bisa berbuat salah. 第二，上帝可使万事互相效力，叫爱他的人得益处。 Kedua, Tuhan mampu menjadikan segala sesuatu bekerja sama untuk kebaikan bagi orang yang mengasihinya. 基督徒没有所谓是倒霉不幸，因为所谓的倒霉不幸常常是蒙福的转捩点。 Bagi orang Kristen tidak ada istilah sial, tidak ada istilah celaka. Kadang-kadang ini adalah suatu titik balik bagi umat Kristen. 上帝常借着这个痛苦来修剪人。 Allah kadang-kadang memakai kesulitan inilah untuk memangkas manusia. 使人回转而行走在正路上，使人更有坚强的信心，跟这个忠心的跟随主。 Sehingga manusia mempunyai suatu pengandalan yang kuat dan setia berjalan di dalam Tuhan. 我们可以从亚伯拉罕的生活，也是摩西的这个生活，看到神怎样的修剪他们。 Kita boleh melihat bagaimana Abraham, Musa dan mereka Tuhan memangkas mereka. 使他们可以成为新兴的这个为人。 Sehingga mereka menjadi suatu tokoh yang mulia. 他们的生活不是一帆风顺，乃是这个走崎岖的道路，各种各样的问题塑造他们，使他们成为新兴的为人。 Sehingga perjalanan mereka itu bukan lancar adanya. Bagaimana mereka akan menghadapi semua rintangan, kesulitan sehingga mereka menjadi tokoh yang terkenal. 我们知道，可能读过这个安息之后的这个书，就是蔡素坚女士。 Kita pernah mungkin membaca suatu buku yang dikarang oleh Cai Sucian. Ratu Kamar Gelap. Oh, Hei Ania, Ratu Kamar Gelap.
我们知道他有40几年活在黑暗的这个房间里。 Kita tahu bahwa dia itu hidup di dalam suatu bilik yang gelap 40 tahun lamanya. 因为他患了一个怪病，不能够这个有光线，会他的眼睛会很痛的，所以他不得已这个住在暗室，就是黑暗的这个房间里。 Karena dia penyakit yang aneh, berarti matanya tidak boleh melihat terang, sehingga terpaksa ia terkurung di dalam suatu bilik yang hitam. 他40几年不是在那边，因为一做这个病，在那个40几年那边，这个埋怨上帝，这个在那边错怪上帝。 40 tahun lamanya dia di bilik yang hitam yang gelap itu, dia tidak bersungguh-sungguh pada Tuhan ataupun dia menyalahkan Tuhan. 他乃是在那里仍然可以为主发光，可以充满喜乐，仍然有平安。 Tetapi dia itu boleh berterang, bersinar bagi Tuhan. Dia juga memperoleh damai sejahtera di dalam bilik hitam gelap itu. 因为他抓住一个应许，万事互相效力，叫爱主的人得益处。 Maka dia memegang suatu perjanjian yang erat untuk menjadikan segala sesuatu bekerja sama untuk kebaikan bagi orang yang mengasihinya. 神透过苦难让他更上一层楼。 Tuhan melalui kesulitan ini supaya dia itu melangkah ke atas lagi. 所以他的灵性，他的信心越爬就越高。透过苦难， Melalui kesulitan ini maka iman kepercayaannya dan iman kepercayaan kepada Tuhan makin lama makin naik ke tinggi. 他是因祸得福， Karena dia mengalami kecelakaan maka dia memperoleh Tuhan. 他成为这个许许多多几百万的人的祝福。 Dia menjadi berkat bagi jutaan orang. 那么我们来看第2点， Mari kita lihat poin kedua. 上帝借助他人或是环境来修剪我们。 Tuhan memakai orang atau kondisi untuk memangkas kita. 上帝不但自己修剪我们，有时也借助别人、借助环境来修剪我们。 Tuhan tidak saja yang memangkas kita, tetapi terkadang dia juga memangkas kita melalui orang lain. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudara, 过去这些年来，你所遭遇得到的事，都是出于上帝所许可的。 segala sesuatu yang engkau alami di beberapa tahun belakangan ini telah diizinkan oleh Allah. 神所安排的，神所为了教育你、修剪你。 Maka karena diizinkan oleh Allah, maka dia izinkan oleh Tuhan demi mendidik dan memangkas kamu. 如果你在那里埋怨谁害了你，那你就不认识上帝，认识上帝的旨意。 Jika engkau bersungut-sungut pada orang lain, maka engkau tidak tahu kehendak Allah. 或是你如果以为自己的命运不好，那你根本不认识上帝的管教。 Jika engkau merasa nasib engkau tidak bagus, tidak baik, itu artinya engkau tidak mengenal bagaimana Allah mengajari engkau. 有许多事情在世人的眼光，那个是倒霉，那个是不幸。 Mungkin bagi orang duniawi itu adalah suatu sial, itu adalah suatu tidak lancar. 可是，在神的眼光里，是神许可的，为了塑造你，为了造就你。 Tetapi di mata Tuhan, itu Tuhan akan membentuk engkau. 就好像17岁的夜市一样， Seperti Yosef ketika di usia 17. 他被他4个哥哥卖到埃及成为奴仆。 Dia dijual oleh 4 abangnya ke Mesir supaya menjadi budak. 但那个时候他还年轻，也许他不明白上帝有什么旨意。 Waktu itu dia masih muda, dia tidak mengerti kehendak Allah. 但是20年以后， Tetapi setelah 20 tahun, 当夜市当了这个埃及的宰相之后， setelah dia menjadi perdana menteri di Mesir, 他的故乡的这个迦南地遭遇到这个大饥荒，4个哥哥来到埃及买这个粮食，跪在他的面前。 kampung halamannya mengalami kekeringan sehingga tidak ada makanan. 4 abang dia datang ke hadapan dia untuk memohon makanan. 那个
个时候他才看到上帝的旨意是何等的好。 Barulah dia sadar betapa indahnya kehendak Allah. 神先差遣他到埃及，为了保存他所爱的亲人。 Karena Tuhan mengutus dia ke Mesir untuk melindungi, menjaga keluarga dia. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudara, 当我们处在忧伤、挫折、打击的风暴这个雨中，要相信上帝的意念高过我们的意念。 kita di dalam keadaan yang badai, keadaan yang begitu bahaya, kita harus ingat bahwa kehendak Allah lebih tinggi dari kehendak manusia. 不要怀疑上帝有功课要给你学习。 Jangan mencuriga bahwa Tuhan akan memberikan suatu pelajaran bagimu untuk dipelajari. 我们务必用正面这个的积极的思想，用信心和勇气来学习属天的功课。 Kita harus belajar dan pelajaran rohani yang dari Allah bagi kita. 就是为了要操练我们的信心，操练我们的品格，操练我们更加这个成长。 Untuk melatih bahwa karakter kita, iman kepercayaan kita makin boleh bertumbuh. 上帝常常借着他人的言行来修剪我们，使我们成为越来越成熟的基督徒。 Allah kadang mempergunakan orang lain, perilaku orang lain untuk mengajar kita supaya iman kerohanian kita boleh makin lama makin matang. 所以弟兄姐妹，你千万不要说这个人，我这个人是这样，耶稣基督昨日今日直到永远不改变，我也不改变。 Maka saudara-saudara, janganlah sekali-sekali berkata, beginilah aku adanya, Yesus Kristus tidak berubah kemarin, hari ini, dan selamanya. Dan aku juga tidak berubah. 不，你需要改变，你需要乐意在父神的手中被修剪。 Tidak, engkau perlu berubah dan engkau harus bersedia untuk dipangkas di tangan Tuhan. 因为神的心意是这个美善的。 Karena isi hati Tuhan itu adalah baik dan indah. 葡萄树的这个比喻提醒我们，上帝借助各种不同的方式来修剪我们。 Pohon ranting ataupun pohon anggur ini memberikan pada kita supaya Tuhan melalui umpama ini untuk memangkas kita. 透过修剪之后，让我们成为这个充满信心、爱心、忠心、耐心的基督徒。 Supaya kita menjadi seorang Kristen yang penuh dengan kasih, penuh dengan kesetiaan. 我们看最后的就是第三大点。 Poin 3 besar. 要能结出荣耀天父的果子。 Menghasilkan buah yang memuliakan Bapa. 第8节，耶稣说：“你们多结果子，我父就因此得荣耀，你们也就是我的门徒了。” Ayat 8 mengatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. 怎样结出这个荣耀的这个果子呢？ Bagaimana kita berbuah-buah yang dimuliakan? 我们要结出这个悔改的果子。 Kita harus menghasilkan buah pertobatan. 在我们所要结的果子的这个结出果子中，最重要的是结出悔改的果子。 Buah yang terpenting yang kita ingin hasilkan adalah buah pertobatan. 也许你说我信主的时候不是已经悔改了吗？ Mungkin engkau akan berkata, ketika saya percaya pada Yesus, bukankah saya sudah bertobat? 对，当我们信主那一天，我们真的已经悔改、认罪悔改了。 Benar, ketika waktu kita percaya pada Tuhan, kita sudah mengaku dosa dan kita bertobat. 可是我们不要忘记，我们还信主之后、悔改之后，我们还活在这个充满罪恶的世界。 Jangan salah, kita sudah percaya pada Tuhan, kita sudah berbuah, tetapi kita masih hidup di dunia yang penuh dengan dosa ini. 我们这个肉体是软弱的，我们的老我常常会跑出来，会在我们的心里作祟。 Kadangkala tubuh kita atau jasmani kita itu adalah mesin lemah. Aku yang lama itu sering juga muncul dan sering juga berbuat hal-hal yang tidak baik. 所以常常我们还会犯罪。 Maka sering juga kita akan berbuat dosa. 所以每个礼拜有一个认罪的时间。
maka di setiap minggu kita ada mempunyai suatu doa pengakuan dosa. 因为我们人包括基督徒也是软弱会犯罪的。 Karena manusia itu adalah lemah, termasuk orang Kristen kita juga bisa berbuat dosa. 古人说“吾日三省吾身”，就是意思说每天要多次要3次反省自己。 Orang kuno mengatakan bahwa setiap hari kita harus 3 kali kita harus mengintrospeksi diri. 还有古人说“静坐常思自己过，闲谈莫论人是非”。 Kita berdiam diri maka kita harus merenungkan semua kesalahan-kesalahan kita. Janganlah kita berbicara tentang kelemahan orang lain. 所以我们常常要有一个时间，就是静坐，有一个安静的时间，思考我们常常得罪神、得罪人。 Maka kita harus mengambil suatu waktu, kita diam sejenak, kita memikir kita telah bersalah kepada Tuhan, bersalah pada sesama. 我们必须靠着圣灵的这个帮助，不断的在思想、言语、行为上，要有改变，要成长。 Maka kita harus mempunyai suatu tekad ataupun melalui Roh Kudus kita boleh di dalam iman kepercayaan kita boleh tumbuh. 让我们的家人、我们周遭的人感受到耶稣已经改变了我们。 Biarlah orang sekeliling kita, orang keluarga kita boleh melihat bahwa Yesus telah merubah kita. 是他们看到我们越来越成长，越来越温柔，越来越有爱心，越来越乐意帮助他人。 Maka orang lain boleh melihat kita, kita boleh lebih mengasihi sesama dan kita boleh sering menolong orang yang dalam perlu pertolongan. 让主的名因我们的改变而得荣耀。 Sehingga nama Tuhan dipermuliakan karena perubahan kita. 也因着我们的改变，吸引他人来信靠主。 Sehingga perubahan Anda juga boleh menarik orang-orang untuk percaya pada Tuhan. 简单来说，结出悔改的果子，就是让别人称赞我们，看到基督徒是不一样，就是不一样。 Dengan sederhana saya mengatakan bahwa biarlah orang lain melihat kita, orang Kristen itu memang beda dengan yang lain. 我们承认是不容易的事，这个要付上巨大的牺牲与代价。 Kita tahu hal-hal yang itu kita harus mengaku, kita harus membayar mahal dan kita harus berkorban. 可是这是我们应当做的见证，是我们所应当有的决心。 Ini adalah suatu tekad yang harus kita lakukan. 总而言之，让别人从我们的言行上看出我们是基督徒，我们是不一样。 Sehingga orang lain melihat kita, tindakan kita dan bicara kita, kita beda dengan orang lain. 这是主耶稣对我们的期望，也是我们所当存有的这个性质。 Ini adalah suatu harapan dari Tuhan Yesus. Itu juga adalah suatu tekad dari kita sendiri. 我们看第2点， Kita lihat yang kedua. 就是我们怎样荣耀天父呢？就是要结出福音的果子。 Kita harus bagaimana kita memuliakan Tuhan, yaitu harus menghasilkan buah Injil. 中世纪曾有一位修道士离开旷野的修道院，到这个城市的教会去讲道。 Ada seorang biarawan, dia meninggalkan biaranya, dia berkhotbah di kota. 那么在途中，他休息的时候见到一群的强盗。 Di pertengahan jalan dia ketemulah sekelompok perampok. 那么这个强盗他们手持着刀剑围住这位修道士。 Perampok ini mengepung misionaris ini dengan pedang-pedang dan alat-alat tajam lainnya. 这个修道士看着他们， Biarawan ini melihat mereka. 然后不久他开始流泪，开始哭起来了。 Dan dia telah melihat, dia mulai menangis dan mencucurkan air mata. 强盗看到这个修道士哭起来，他们就在那边哈哈大笑了。 Perampok ini melihat biarawan ini menangis, kemudian perampok ini semua ketawa. 看到这个修道士实在是没有用，竟然哭了这么
贪生怕死的修道士。 Dia mulai biarawan ini menangis, dia tahu bahwa ini pengecut takut mati. 这个修道士对他们说：“我哭起来，我流眼泪，不是我贪生怕死。 Biarawan ini mengatakan, saya menangis, saya mencucurkan mata, bukannya saya takut mati. 我流泪是因着看到你们年纪轻轻的已经去做强盗，去这个做坏事。 Saya menangis, saya mencucurkan mata, saya melihat Anda ini semua masih muda. Begitu dengan usia muda engkau telah melakukan hal-hal jahat dan merampok. 将来你必然会后患无穷而不堪设想。 Di lain hari ini sungguh cilaka dan sungguh tidak terpikir. 杀我是小事，你们的堕落，你们做坏事、犯罪是大事。 Engkau membunuh saya adalah hal yang kecil, tetapi engkau melakukan kejahatan. Ini adalah hal yang besar. 这群强盗听了修道士的这番话之后， Para perampok mendengar perkataan dari biarawan ini 最后他被他的话感化了， dan tergeraklah hati mereka. 最后他们听福音，他们这个信主了。 Akhirnya mereka mendengar Injil Tuhan dan akhirnya mereka percaya Tuhan. 修道士有机会向这个强盗传福音， Biarawan ini mempunyai kesempatan untuk memberitakan Injil kepada perampok ini. 他结出了福音的果子来。 Dia telah membuahkan hasil buah Injil. 请问你信主多久了？ Saya mau tanya, sudah berapa lama engkau percaya pada Tuhan? 你有没有结出福音的果子？ Apakah engkau telah menghasilkan buah Injil? 我们要结出福音的果子，这是主耶稣对我们的期望。 Kita menghasilkan buah Injil itu adalah harapan dari Tuhan Yesus. 也是我们所当存有的这个心智。 Sekaligus tekad yang harus kita miliki. 亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudara, 我们要这个成长丰盛，多结果子。 kita harus bertumbuh dan kita harus menghijau, tetapi kita harus berbuah lebat. 要与基督保持亲密的关系， Kita harus berinteraksi intim dengan Kristus. 透过祷告，透过读经的生活， Melalui kehidupan yang berdoa dan membaca firman. 我们肯让天父来修剪我们， Kita ikhlas dan rela dipangkas oleh Allah Bapa. 我们让神透过痛苦挫折这个管教来这个塑造我们，来修剪我们。 Biarlah kita dioles kembali ataupun dibentuk kembali dengan berbagai kesulitan dan kesakitan. Biar Tuhan memangkas kita. 也借助他人环境来修剪我们。 Melalui orang lain, melalui keadaan atau situasi untuk memangkas kita. 也让我们怎样能够这个结出荣耀天父的果子， Sehingga kita boleh berbuah dengan buah Injil yang di kemuliaan bagi Tuhan. 就是透过福音的果子，还有透过悔改的果子。 Melalui hasil buah Injil dan melalui buah pertobatan kita. 求神帮助我们， Mohon Tuhan tolong kita. 让我们住在主里面， Sehingga kita berdiam di dalam Tuhan. 我们可以为主结出丰盛的这个果子来， Kita boleh berbuah bagi Tuhan. 讨神的喜悦。 Sehingga Tuhan boleh menyenang untuk menerimanya. 我们低头进入祷告。 Mari kita bersatu di dalam doa. 天父上帝，我们满心感谢你。 Ya Allah Bapa, kami mengucap terima kasih. 我们透过葡萄树与枝子的比喻，我们学习3个重要的真理。 Melalui perumpamaan pohon anggur dan ranting, boleh kami belajar 3 kebenaran. 就是与神建立亲密的关系， Yaitu berhubungan interaktif dengan Tuhan. 让我们透过这个祷告的生活、读经的生活， Melalui kehidupan dengan membaca firman dan berdoa. 让我们越来越跟神有亲密的关系。 Sehingga kami boleh lebih mempererat hubungan kami dengan Tuhan. 我们也肯让神、让天父来修剪我们，
kami juga rela supaya kami juga dipangkas oleh Allah Bapa. 透过苦难，透过种种的挑战，透过他人环境，让你不断的修剪我们，使我们的灵性、我们的性格、我们的生活更加的丰盛。 Melalui frustasi, melalui semua kesulitan, melalui semua berbagai keadaan yang supaya kami boleh dipangkas sehingga kami boleh lebih memiliki kehidupan yang lebih melimpah. 求神帮助我们能够有荣耀天赋的果子，就是透过悔改的果子，还有福音的果子。 Sehingga kami boleh membuahkan hasil Injil, yaitu melalui firman Tuhan dan 我们要感谢主， kami mau terima kasih pada Tuhan. 求你不断的帮助我们，教导我们， Tolonglah kami dengan tidak henti-hentinya supaya boleh mengajar kami. 让我们可以成为耶稣真正的门徒， Sehingga kami boleh menjadi seorang murid Tuhan yang sejati. 让我们越来越像耶稣基督的样子。 Biarlah agar kami lebih memiliki serupa dengan Tuhan. 我们献上感谢，是完全的奉靠耶稣圣名求。 Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.